Presiden UMNO Datuk Seri Zahid telah membuat satu survey oleh satu pihak bebas. Hasil survey itu beliau tunjukkan pada saya, di mana daripada survey itu dikatakan, kalau kita nak menang cemerlang PRU 15, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu bergabung dan lawan satu lawan satu dengan Pakatan Harapan, PH. Dan saya telah diarahkan untuk berbuat beberapa perkara untuk mewujudkan front yang kokoh di kalangan pembangkang. Dan di situlah juga bermulanya usaha untuk bekerjasama dengan PAS dan akhirnya lahir Muafakat Nasional. Dan dalam piagam Muafakat Nasional yang saya terlibat dalam turut mendraft di peringkat jawatankuasa dan terlibat sehinggalah membaca deklarasi tersebut, kita telah menyatakan bahawasanya penyatuan semula orang-orang Melayu melalui Muafakat Nasional itu adalah jawapan yang tuntas untuk kita kembali kuat dan berkuasa. Dan dalam piagam itu disebut dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, kita akan membuat keputusan-keputusan dan jika ada perbezaan pendapat, kita akan merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan. Begitu murni sekali artikel itu dibuat. Dan kita menyatakan bahawasanya PAS dan UMNO bebas membuat pendirian politik masing-masing. Kita anggapkan itu sebagai satu loose coalition. Tetapi matlamat hujung adalah jelas, iaitu selepas kita mewujudkan muafakat antara, sebab itu dipanggil Muafakat Nasional, bermula saja dengan Muafakat UMNO dan PAS. Lepas itu kita akan mengajak bersatu bersama. Dan saya hatta telah ditugaskan untuk menjelaskan pula Muafakat Nasional kepada parti-parti bukan Islam, MCA, MIC dan sebagainya. Dan seterusnya kita katakan pada waktu itu, kita perlu membentuk satu grand coalition di mana Sarawak satu coalition, Sabah satu coalition, di Semenanjung satu coalition yang dipimpin oleh UMNO. Dan kita katakan itulah winning formula. Dan itulah juga yang telah membawa kemenangan kepada beberapa siri pilihan raya kecil. Maka saya begitu yakin sekali formula Muafakat Nasional ini, pertama, selaras dengan strategi politik. Kedua, selari dengan tuntutan agama. Kita baiki segala keretakan, perbezaan pendapat yang dulu dan sebagainya. Dan ternyata sekali, bila datang pilihan raya Tanjung Piai, bila kaum lain melihat orang Melayu kuat bersatu, hatta kita mula mendapat kembali sokongan daripada orang-orang Cina di Tanjung Piai. Dan bila kita uji dengan meletakkan calon daripada kalangan bukan orang Melayu, walaupun masa itu kuat sekali dorongan hendakkan di Tanjung Piai diletakkan calon Melayu, dan ramai kata kalau tak letak calon Melayu waktu Muafakat Nasional tengah kuat ini, kita akan kalah. Tapi kita memberanikan diri di bawah konsep Muafakat Nasional yang luas tadi, kita letakkan calon bukan Melayu. Tapi kita satukan orang Melayu di belakang. Orang PAS bekerja untuk calon bukan Melayu, orang UMNO bekerja untuk calon bukan Melayu, dan kita menang dengan majoriti yang besar di Tanjung Piai. Dan itu adalah satu proof yang nyata Muafakat Nasional lah formula yang ultimate, yang tuntas untuk politik Malaysia yang didokong, ditunjangi oleh UMNO, PAS, dan juga waktu itu bersatu. Kita menentang bersatu pada waktu itu. Kita UMNO dan PAS. Ya. Jadi, malangnya, formula itu telah di-abandon. Kalau nak diceritakan bagaimana mati tanpa kuburnya Muafakat Nasional, saya rasa elok saya share perkara ini sebab orang di luar tak begitu faham sebenarnya apa yang berlaku. Sebenarnya, setelah kita tubuhkan Muafakat Nasional pada penghujung tahun 2019, setelah kita adakan perhimpunan-himpunan Perpaduan Ummah, dan selepas itu kita memenangi siri pilihan raya di Rembau, di Semenyih, sampailah juga akhirnya ke Tanjung Piai. Dalam politik dalaman berlaku satu game politik dalaman, iaitu rumusan kita ketika itu, dan saya dan Taqiyuddin diarahkan untuk membuat jemputan kepada bersatu untuk masuk, kerana UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional. Sebaliknya kita kata, kita mahu Perikatan Nasional masuk sebab payung gabungan untuk Semenanjung kita mahukan UMNO-led Muafakat Nasional.
dan itu dipersetujui. Ketika itu berlaku beberapa peristiwa. Pertama, pada sekitar bulan Julai 2020, Datuk Najib dijatuhkan hukuman yang berat oleh mahkamah yang menyebabkan satu sentimen rasa tak puas hati sehingga ahli parlimen konfront Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Yang kedua, pada masa itu juga kalau kita ingat, Biro Politik UMNO membuat keputusan menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Dan nak diringkaskan cerita, pada satu hari di kantin parlimen, di kantin sebelah lobi backbenches, saya duduk empat mata dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan dia bisik, dia beritahu pada saya supaya beritahu pada Tan Sri Muhyiddin, lantiklah dia jadi timbalan Perdana Menteri dan kalau boleh Menteri Dalam Negeri. Saya tak tahu dia masih ingat atau dia lupa. Waktu itu dia menggunakan saya sebagai jambatan untuk banyak perkara berunding antara parti-parti, termasuklah waktu gagalnya nak bentuk kerajaan negeri Perak. Sewaktu dia dah pun berlepas pergi ke Ipoh, sayalah yang diminta supaya berhubung dengan Tan Sri Muhyiddin dan Haji Hadi untuk mendapatkan cukup sokongan SD bagi membolehkan Sarani menjadi Menteri Besar. Itu antara contoh dia. Jadi pada masa itu dia sebut begitu dan saya faham, dan Tan Sri Muhyiddin masih hidup. Saya memang ada membawa perkara itu, pernah berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin, tapi Tan Sri Muhyiddin bertegas bahawasanya siapa-siapa pun boleh daripada UMNO, tapi tidak Datuk Seri Zahid. Sebab Tan Sri Muhyiddin sebut, I cannot trust this man. Dan saya sampaikan itu balik semula kepada Datuk Seri Zahid. Jadi peristiwa Datuk Najib dihukum, peristiwa Datuk Seri Zahid tak diterima secara total oleh Tan Sri Muhyiddin menyebabkan mereka sudah putus asa untuk mendapatkan dokongan Tan Sri Muhyiddin dalam isu-isu mereka. Dan pada waktu itulah, waktu saya telah pun mendapat, Tan Sri Muhyiddin declare dalam perjumpaan ahli parlimen di bangunan parlimen bahawasanya dia tidak boleh campur urusan mahkamah. Tapi soal bersatu nak masuk ke PN, dia kata tak apalah, nak masuk ke Muafakat Nasional. Muhyiddin declare, dia setuju masuk. Bila kita beritahu pada pimpinan, pimpinan kata nak jawapan hitam putih, nak ada jemputan hitam putih, nak jawapan hitam putih. Saya dan Datuk Taqiyuddin menguruskan perkara itu. Mula-mula saya dengan Taqiyuddin yang menandatangani jemputan itu. Kemudian diubah supaya kedua-dua presiden dan Tun Guru Haji Hadi sign jemputan kepada Muhyiddin. Saya menghantar surat itu dan rekah cerita, Tan Sri Muhyiddin telah memberi jawapan secara bertulis, bersetuju menyertai Muafakat Nasional. Dan pada hari kita nak mengadakan mesyuarat jawatan kuasa di peringkat Muafakat Nasional, UMNO dan PAS, sebelum maghrib saya dipanggil masuk berjumpa dengan Presiden, dan antara arahannya ialah untuk tidak proceed dengan membawa masuk bersatu ke dalam Muafakat Nasional. Maka kami patuh. Dan perkara itu macam tergantung. Waktu itu saya tidak berapa faham sebenarnya apa sedang berlaku. Kemudian kita mula mendapat maklumat dan laporan bahawasanya telah ada perjumpaan yang dibuat, terutama sekali di Ampang sekitar bulan Julai dan bulan Ogos, antara yang terlibat antara lain termasuklah Anthony Loke, Anwar Ibrahim, Datuk Zahid Hamidi, merancang untuk memberikan sokongan kepada Anwar menjadi PM. Tapi kita fikir itu adalah soal strategi, kita tidak jadi isu sangat, tapi kita memerhatikan perkembangan. Itu sekitar bulan Ogos, waktu kita nak mengadakan pilihan raya di Sabah. Ya. Tiba-tiba Anwar mengeluarkan statement, dia cukup bilangan untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. So timbullah satu keraguan waktu itu. Ringkaskan cerita, akhirnya terbukti Presiden telah menandatangani satu surat untuk memberi sokongan kepada Anwar dan berjanji taat setia kepada Anwar. Dan ayat itu digunakan, bersetia dengan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Maka timbullah perbezaan pendapat yang mendalam di kalangan kita. Tapi waktu itu saya dituduh, dikatakan memfitnah. Ya, sel-sel akhbar saya digantung kononnya memfitnah. Sedangkan perkara itu hari ini sudah terbukti benar. Ya. Jadi kerana itu, sejak itulah mesyuarat terakhir Muafakat Nasional. Terus Muafakat Nasional tidak lagi diadakan mesyuarat, sudah tentu kerana
PAS bertegas tak mahu Anwar. No Anwar, no DAP itu polisi bersama. UMNO dan PAS menjadi polisi muafakat nasional. Jadi waktu itu muafakat nasional mula tidak berfungsi, maka begitulah sampailah ke akhirnya sekarang. Akhirnya jadi no bersatu, akhirnya no PAS, kemudian timbullah cerita going solo. Jadi formula going solo ini ada formula yang di-create oleh pucuk pimpinan untuk menjayakan satu grand design yang terselindung daripada ahli parti. Ahli parti masih lagi no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Quietly pimpinan sudah membuat satu agenda plan lain. Yang mana barulah hari ini meletup keluar semua sekali. Sedangkan conversation telefon, surat, perjumpaan-perjumpaan di sebuah rumah di Ampang yang antara lain sampai pengikat menanda tandangan SD, siapa yang terlibat? Nohoma terlibat, Nazri Aziz terlibat, Tajuddin Rahman terlibat pada ketika itu. Ini ada orang-orang yang boleh menjadi saksi. Jadi sekarang ini di-abandon muafakat nasional kerana ada PAS dan juga bersatu, dibawa teori going solo, dan Presiden mempunyai satu kumpulan penulis naratif untuk membuat justifikasi untuk meninggalkan strategi yang saya kata tadi, strategi pasti menang, ditinggalkan kerana agenda peribadi nak buat going solo. Tapi maksud going solo itu adalah ke arah membantu PH dan Anwar Ibrahim. That formula is a failed formula dan is proving to be a disaster.